Terima kasih, Datuk Speaker. Speaker, rang undang-undang ini nampaknya adalah dari satu direction yang baik. Saya menerima kebanyakan section-section yang dicadangkan di sana. Walaupun ada sedikit di antaranya, seperti yang saya telah katakan kepada Yang Berhormat Tuan Intan, di mana kes yang dikendalikan oleh seorang magistrate atau hakim dan lepas tu dia didisqualified untuk mendengar dalam plea bargaining. Soalan saya adalah di mana macam di Greek, di Parit, di Batu Gajah, di tempat-tempat di mana ada satu magistrate sahaja, macam di Seri Manjung, macam mana kita boleh melantik lagi satu hakim atau magistrate untuk mendengar kes yang telah beliau disqualify kerana plea bargaining. Walaupun hasrat dan intention membawa rang undang-undang ini adalah bertujuan untuk mempercepatkan pendengaran kes-kes dan menyelesaikan kes di mahkamah-mahkamah. Itu tujuan utama yang dikatakan oleh Timbalan Menteri. Justice delayed, justice denied. Kita akan kata justice hurried is justice buried or justice denied juga. Tetapi yang lebih mustahak adalah ini. Satu di antara perkara yang tidak diambil kira dalam rang undang-undang ini adalah saya rasa satu kecacatan yang sangat serius. Kerana walaupun kita nak mempercepatkan kes-kes di mahkamah, tetapi yang lebih mustahak ada juga kepada yang tertuduh. Dalam sistem justice system di negara-negara yang lain telah merangkumi di mana kaunselor mempermainkan satu peranan yang sangat mustahak. Tetapi nampaknya walaupun ada perubahan ini, tetapi kenapa perkara itu tidak diambil kira? Saya lagi ingat lebih kurang 10 tahun dulu bila saya pergi dalam satu visit ke Amerika. Di setiap DPP office, di setiap di mana tertuduh terlibat dalam apa-apa kes, ada kaunselor dilantik untuk menolong keluarga mereka mengambil tahu dalam detail apakah masalah tertentu supaya bukan saja kes yang ada di depan mereka dapat diselesaikan, tetapi yang lebih mustahak dari keseluruhannya on the micro aspect di mana apakah sebab mereka terlibat dalam jenayah dan macam mana ia dapat dielakkan. Saya rasa itu yang kita telah hilang dalam tidak mengambil kira dalam membawa rang undang-undang untuk membawa satu pembaruan dalam CPC ini. Datuk Yang Dipertua, kedudukan AG. Kerap kali kita telah kata, ya ini mungkin ada sedikit saja kena dengan ini kerana end of the day AG yang membuat keputusan untuk bawa satu kes ke mahkamah atau tidak. Tetapi yang mustahak adalah kedudukan beliau. Kedudukan beliau di mana kerap kali kita telah menanya supaya AG patutlah sekurang-kurangnya seorang menteri yang berada di sini supaya dapat menjawab serta-merta perkara-perkara yang dibangkit seperti yang sebelum ini dari permulaan Merdeka Tan Sri Kade yang menjadi Attorney General dan juga itu betul? Sebelum ini semua siapa saya akan salah? Betul. Tak salah. Kepung setuju pada saya. Saya rasa itu ada satu perkara yang perlu diambil kira di mana AG patut berada di Parlimen supaya dia boleh answerable direct kepada perkara-perkara yang dibangkitkan dan jangan menggunakan hela dan tempat memperlindungkan. There is satu perkara dia mengelak untuk berada di sini untuk menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen. Kalau kita tengok dalam Britain atau di lain-lain negara, AG adalah seorang member kabinet dan berada di Parlimen supaya menjawab perkara-perkara yang dibangkitkan. Ini adalah mustahak kerana membuat satu keputusan baik untuk kerajaan atau terhadap kerajaan atau kepada masyarakat. Kalau beliau berada di sini, direct answer kita boleh mendapat. Dan ini adalah satu kecacatan yang perlu diatasi. Satu yang betul. Selain dari itu, saya juga selain dari itu, satu perkara juga yang mustahak yang telah dihapuskan oleh CPC adalah juri sistem. Nampaknya tidak ada kita balik kepada satu sistem yang lebih tulus,
lebih ikhlas, di mana kita dapat nilai keputusan yang dibuat oleh mahkamah adalah lebih transparan. Dan jika kita tengok sistem-sistem kriminal di lain negara, semuanya kebanyakannya adalah sistem juri sistem. Kenapa ia tidak lagi reinstatekan? Saya lagi percaya itu adalah satu sistem yang terbaik, yang tested over time, dari time immemorial, di mana juri sistem lebih baik dari sistem yang sedia ada, yang dibuat keputusan dibuat oleh seorang hakim atau seorang magistrate sahaja. Dan kenapa mengambil alih kuasa? Saya lagi ingat lebih kurang 15 tahun dulu bila juri sistem dihapuskan, satu di antara perkara ini adalah untuk mempercepatkan pendengaran kes. Tetapi saya rasa itu adalah walaupun fakta yang perlu diambil kira, tetapi sekarang situasi telah bertukar, di mana kita lebih baik kita ada sistem juri, di mana lebih accountability, hakim tidak boleh membuat apa dia suka, magistrate tidak boleh mengambil kuasa undang-undang dengan dia, dia perlu hanya membuat keputusan undang-undang, keputusan fakta hanya akan dibuat oleh juri-juri. Dan ini adalah satu perkara yang saya rasa miss the point dengan membawa pembaruan yang dikatakan di rang undang-undang ini. Betul ini betul. Saya selalu ada mengingatkan beberapa kali di Dewan ini bahawa perlantikan magistrate, perlantikan session court judge, perlantikan hakim, ketulusannya, adakah ia atas asas meritokrasi atau asas perkenalan di mana perlantikan itu dibuat. Dan kerap kali magistrate yang sangat muda dilantik, terus dari universiti dilantik sebagai magistrate, tidak ada pengalaman, tidak tahu mengenai hal-hal pribadi, hal-hal dunia, praktikalnya, tetapi dia diberi satu kuasa yang maha kuasa untuk membuat keputusan. Kerap kali ada magistrate yang menghantar seseorang ke penjara beberapa tahun. Selepas itu insaf. Saya ada kawan-kawan yang menjadi magistrate yang mengatakan bahawa semasa dia membuat keputusan menjatuhkan hukum, nampaknya sekarang looking back, it's a mistake. At that time I was young, I was naive and I made a decision of that nature. Yang saya katakan adalah kita perlukan magistrate yang ada pengalaman, sekurang-kurangnya perlu ada di AG Chambers atau di lain-lain bahagian. Saya difahamkan ada sekarang dia dilantik sebagai registrar di High Court, assistant registrar dan sebagainya. Tetapi walaupun sedemikian, saya percaya sekurang-kurangnya mereka patut mengamal undang-undang sebagai pegang bola, pegang cara. Sekurang-kurang like in UK, statutory magistrate 7 tahun dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kelayakan sedemikian, pengalaman sedemikian sebelum perlantikan dibuat sebagai seorang magistrate, itu lagi baik. Dan ini tidak akan menjejaskan persepsi masyarakat bahawa magistrate adalah seorang yang sangat muda, tidak ada fikiran mature, dan ini membuat keputusan yang sangat serius, yang sangat mustahak.